Assalamualaikum and welcome back to Alice Nightmare. Hari ini aku akan ceritakan kisah seram yang pernah berlaku di sekolah aku sendiri. Kisah ni berlaku di sekolah menengah aku yang terletak di Taiping, Perak. Kisah pertama ni berlaku pada kawan-kawan satu batch aku. Pada hujung minggu, ketika aku dan kawan satu dom sedang rancak berbual, datang kawan-kawan aku dari dom lain untuk sertai kami. Kami berbual berbagai topik sehinggalah sampai ke topik seram. Kawan aku menceritakan pengalaman dia ketika hendak turun ke bilik prep. Dia dan beberapa kawan yang lain ingin menyiapkan kerja sekolah di bilik prep pada malam itu setelah waktu prep tamat. Sebaik sahaja sampai di bilik prep, salah seorang dari mereka menunding jari ke arah dalam bilik prep yang masih gelap gelita. Tu, apa tu? Salah seorang dari mereka menunding jari ke arah satu lembaga hitam yang sedang duduk membongkok di salah satu meja di dalam bilik prep. Tanpa berfikir panjang, mereka membatalkan niat untuk menyiapkan kerja sekolah di bilik prep. Masing-masing berlari kembali ke bilik masing-masing. Setelah selesai mereka bercerita, salah seorang dari mereka yang ada pada malam itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menimbulkan persoalan pada aku. Alice, takkan kau lupa kot? Kau yang tunjuk hantu kat bilik prep tu. Kau yang nampak dulu. Aku pasti 200%. Itu bukan aku. Aku bukanlah jenis yang akan siapkan kerja sekolah di bilik prep setelah tamat masa prep. Aku akan siapkan di dom saja. Tapi mereka semua berkeras dengan yakin bahawa malam itu aku berada bersama mereka. Tapi itu bukan aku. Kisah seram kedua yang akan aku ceritakan ini berlaku ketika kami masih di tingkatan 3, iaitu pada tahun 2011. Pelajar tingkatan 3 dan 5 ditempatkan di dom yang tidak bercampur dengan pelajar tingkatan yang lain. Kami ditempatkan di dom aras tengah dan kalau tak silap aku, batch aku memerlukan sebanyak 4 dom yang bersebelahan di antara satu sama lain, T1, T2, T3 dan T4. Aku merupakan penghuni dom T2. Pada satu pagi, keadaan di T4 agak kecoh di depan dom. Aku dan kawan-kawan satu dom tak mahu ketinggalan dan pergi ke T4 untuk mengetahui apa yang sedang berlaku. Sebaik saja kami tiba di T4, salah seorang penghuni T4 menunjukkan sesuatu di tingkap dom mereka. Jelas di tingkap dom mereka ada 2 kesan tapak tangan budak kecil. Kesan itu seakan tangan kanak-kanak yang sangat kotor. Tapi bukan kotoran dari lumpur. Ianya tak dapat aku jelaskan. Kesan cap tangan itu menampakkan garisan-garisan tangannya yang tidak seperti kita. Garisan halus tangannya seakan corak kulat. Ianya sangat menimbulkan persoalan kepada kami. Setelah puas meneliti, mereka mencuci semula tingkap itu. Kami meneruskan hari itu seperti biasa. Keesokannya, dom di sebelah aku, T1 pula kecoh. Rupanya ada kesan tapak tangan di tingkap dom T1 pula. Tetapi kali ini tangannya sedikit besar dari semalam, tapi tidak sebesar tapak tangan kami. Kesan tapak tangan itu seakan mencabar dengan melekapkan tangannya betul-betul sebelah surah Yasin yang diletakkan di tingkap itu. Setelah beberapa minit, mereka cuba mencuci tingkap untuk membersihkannya dari tapak tangan itu. Pelik, bila tapak tangan itu rupanya dicop dari dalam dom T1 dan bukannya dari luar. Tapak tangan siapa itu? Kisah ketiga pada malam ini tidak berlaku di asrama
dan tidak juga aku menjadi saksi. Ianya berlaku ketika kami di tingkatan 5 dan ia merupakan malam sukan tahunan sekolah. Pada malam itu, aku hanya di asrama untuk menyiapkan segala prop untuk perbarisan rumah sukan aku. Kisah ini diceritakan semula oleh kawan aku, Rabi. Pada malam itu, setiap wakil rumah sukan turun ke padang sekolah untuk menghias kemah rumah sukan masing-masing. Rabi berada di kemah rumah sukan Alfa. Ketika dia sedang menjahit kostum, tiba-tiba salah seorang dari mereka menegur. "Weh, budak mana main lari-lari kat batu tu?" Bila Rabi menoleh ke arah batu-batu yang disusun betul-betul di belakang khemah Alfa, tiada kelibat sesiapa di situ. Bulu roma Rabi mula meremang. Suasana mula terasa seram. Serentak dengan kejadian itu, ada seorang lelaki yang berada di atas tangga sedang memasang bendera dengan kelam kabut turun dari tangga seakan nampak sesuatu. Lelaki itu menceritakan pada kawan dia yang juga berada tidak jauh dari Rabi, membuatkan Rabi dapat mendengar dengan jelas perbualan mereka. "Aku nampak kain putih terbang." Pada mulanya, mereka fikirkan itu adalah bendera rumah sukan lain, tapi mana ada rumah sukan warna putih. Setelah kejadian itu, mereka semua berpakat untuk naik ke asrama. Perasaan sewaktu menaiki 78 anak tangga untuk tiba ke asrama pada ketika itu adalah detik paling mendebarkan bagi mereka. Mereka tidak berani untuk menoleh ke belakang ketika menaiki tangga kerana seakan ada sesuatu yang sedang memerhatikan mereka dari arah padang sekolah. Apa yang aku dengar, mereka diganggu kerana ada di antara mereka yang mengambil batu-batu di sungai untuk menghias kemah. Sungai itu terletak di tepi sepanjang laluan dari asrama ke sekolah. Sungai itu juga bukanlah sungai yang terdedah kepada orang ramai untuk bermandi-manda, tapi ia dikelilingi hutan dan hanya deruan airnya yang dapat kami dengar dari laluan sekolah.